Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel yang mengejutkan petang ini. SPRM buat laporan polis terhadap ahli bersatu. Wow, ini panas. Ikuti terus ulasan selepas ini. Saudara-saudara sekalian, satu laporan polis telah dibuat oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, hari ini berhubung tindakan seorang ahli parlimen bersatu Terengganu yang didakwa memfitnah badan penguat kuasa itu. Sehingga kan ada netizen yang berani menulis, mereka menyindir Parti Bersatu dengan mengatakan, mungkinkah SPRM akan menyaman bersatu dengan nilai 1 bilion ringgit? Hal ini kerana untuk membuat atau memberikan pengajaran paling besar kepada Parti Bersatu supaya lebih berhati-hati dan jangan sembarang menuduh, kata mereka. Ini kan pula badan SPRM ialah badan bertanggung jawab penguat kuasa di Malaysia yang harus dipercayai oleh setiap lapisan masyarakat, bahkan seluruh dunia. Jadi tindakan difitnah itu satu perkara yang tak boleh dimaafkan. Kata mereka, wajar SPRM menyaman 1 bilion terhadap Parti Bersatu, kata mereka lagi. SPRM menerusi kenyataan tersebut berkata, dalam satu hantaran di aplikasi TikTok bersama @winchin11, Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Terengganu, Datuk Razali, telah mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau. Ceramah itu sewaktu Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kemaman pada 10 November lalu. Beliau telah menyatakan bahawa jentera-jentera kerajaan, SPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan semasa serta mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi berhubung sabitan 4 pertuduhan ke atas bekas Menteri Belia dan Sukan. Wow, ini memang bukan alang-alang, bukan calang-calang tuduhan beliau ini. Sudahlah melibatkan semua jentera kerajaan, SPRM, bahkan hakim-hakim dan mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Silap-silap, beliau akan dikenakan tindakan menghina mahkamah pula. Itu mungkin boleh terjadi kepada Datuk Razali Idris. SPRM memandang berat fitnah dan tohmahan yang dilemparkan kerana ia boleh menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. Maklum kenyataan itu hari ini. Susulan itu, SPRM berharap tindakan sewajarnya dapat diambil dengan segera terhadap mereka yang mengeluar dan menyebarkan fitnah berkenan. SPRM menegaskan mereka adalah badan penguatkuasa yang diperkasa oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi dan peranan membenteras rasuah dengan bebas dan profesional tanpa dikawal mana-mana pihak. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ceh alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham, Wan Abdul Jalil iaitu pengundi, berjaya membuktikan pembuat perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Kemudian, pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu. Saudara-saudara sekalian, apa komen Anda tentang ulasan dan tajuk pada hari ini? SPRM buat laporan polis terhadap Bersatu, dan wajarkah SPRM menyaman saja Datuk Razali Idris ini dengan nilai yang amat besar supaya menjadi pengajaran kepada sesiapapun yang ada di Malaysia supaya lebih berhati-hati dan tidak berani lagi untuk mempertikaikan kredibiliti, bahkan tidak lagi memfitnah SPRM. Selain itu, dalam kenyataan yang telah pun dibacakan tadi, supaya Datuk Razali Idris tidak lagi mengulangi perbuatan menyatakan bahawa
jentera-jentera kerajaan, SPRM dan hakim-hakim dikawal oleh kerajaan semasa, serta tidak lagi mempertikaikan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti pengkhianat dalam Parti Bersatu didedahkan. Anda pasti terkejut siapa orangnya, karena orangnya amat-amat tidak disangka sama sekali. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling luar biasa yang kita peroleh daripada Malaysia kini. Akhirnya didedahkan siapa pengkhianat yang telah mengkhianati Parti Bersatu yang menyebabkan kononnya 4 ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim. Anda pasti tak pernah menyangka orang ini dia yang melakukannya. Namun orang yang mendedahkan ini ialah orang yang paling lantang bercakap. Kononnya ada ugutan dan juga ada unsur sogokan terhadap ahli parlimen tersebut. Siapa lagi kalau bukan Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal. Beliau mengatakan bahawa pengkhianat dalam Parti Bersatu itu ialah ahli parlimen Labuan. Adakah anda setuju atau tidak setuju dengan kenyataan Wan Faisal ini? Siapa sebenarnya yang pengkhianat? Saudara-saudara sekalian, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan ahli parlimen Labuan daripada Parti Bersatu yaitu Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat. Wan Ahmad Faisal mendakwa Suhaili yang kini digantung 6 tahun daripada Bersatu atas tindakannya menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan ahli parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Dalam sidang media di parlimen hari ini, Wan Ahmad Faisal yang juga ahli parlimen Machang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang semalam dirujuknya sebagai Datuk Botak. Saya mengulas kenyataan medianya, yaitu Suhaili semalam yang menuduh saya. Mereka cerita tentang Datuk Botak. Hakikatnya dia turut terlibat, kata beliau. Datuk Suhaili, ahli parlimen Labuan, dan saya beritahu ini kepada media, terlibat untuk menarik ahli parlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri dakwa Wan Faisal. Dia juga salah seorang operator sekarang. Dia pengkhianat, kata beliau. Senang cerita, saya gelar dia pengkhianat, katanya. Namun, netizen mula mengaitkan langkah Sheraton dengan apa yang disebut sebagai pengkhianat ini. Beberapa netizen menulis, siapa yang dahulu melakukan perbuatan khianat? Mereka mengaitkan dengan langkah Sheraton yang pernah dibuat oleh Parti Bersatu, yang mana lebih besar kesannya sehingga menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Apabila Parti Bersatu mengkhianati janji dan pakatan yang dibuat dalam Pakatan Harapan, sehingga kan kerajaan pada waktu itu tumbang. Jadi mereka tanya, siapa yang terdahulu menjadi pengkhianat? Parti Bersatu atau ahli parlimen Labuan ini, kata mereka. Siapa pengkhianat yang lebih besar, kata mereka lagi. Jadi, apa pendapat Anda semua? Jawaban Anda di tangan Anda. Boleh tolong tulis dalam ruangan komen, siapa pengkhianat yang sebenar? Mereka yang bersama dalam langkah Sheraton, mungkin bersama dengan itu ialah Wan Faisal, ataukah Suhaili yang hanya mahu mendapatkan peruntukan perbelanjaan parlimen untuk rakyat di bawah beliau, dan kerana keengganan kepimpinan Perikatan Nasional untuk berunding mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Jadi, siapa pengkhianat yang sebenar? Saudara-saudara sekalian, berulang kali Wan Faisal menyebut Suhaili sebagai seorang pengkhianat. Dia gelar Wan Suhaili itu sebagai pengkhianat.
Beliau kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat bersatu yang dihadirinya bersama-sama Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Beliau mendakwa seorang lagi ahli parlimen bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu turut dihubungi oleh Suhaili yang didakwa ingin mendapatkan sokongan kepada Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Dalam laporan bersama, dalam laporan ini, Farhas dalam respon segeranya berkaitan dengan tindakan Wan Saifal mendakwa Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar Farhas Wafa Salvador bertanggung jawab menarik sokongan 4 ahli parlimen pembangkang untuk menukar sokongan kepada Anwar. Beliau berkata beliau menafikannya sekeras-kerasnya tuduhan tersebut dan disifatkan sebagai fitnah dan berniat jahat. Namun Wan Faisal hari ini berkata, dia hanya membacakan laporan polis yang dibuat Pemuda Bersatu. Katanya Pemuda Bersatu turut menyerahkan bukti video yang didakwa, menunjukkan Farhas bersama-sama Datuk Botak dan 4 ahli parlimen itu di parlimen. Bukti adalah dalam video, jadi polis beli siasat. Bagus dia Farhas nafis semalam, tapi biar polis yang bersihkan namanya kerana video itu telah tersebar, kata Wan Faisal lagi. Dia menegaskan Pemuda Bersatu akan membuat tindakan susulan dengan membuat laporan terhadap SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Siapa sebenarnya pengkhianat di Parti Bersatu? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Beberapa hari yang lepas, saudara-saudara, telah didedahkan kononnya ada unsur sogokan dan juga ada unsur ugutan yang menyebabkan beberapa orang ahli parlimen telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Perkara ini telah didedahkan kononnya di parlimen. Dan yang lebih mengejutkan kita, di saat dinyatakan oleh menteri berkaitan bahawa tidak ada laporan polis dibuat, tiba-tiba pula muncul pula laporan polis saat tengah malam. Sehingga menteri yang berkenaan menyindir dengan sinis, wah rajin juga bekerja sehingga lewat malam, tengah malam. Buat laporan polis tengah malam. Tak bolehkah buat laporan polis waktu siang, kata netizen. Kelihatan memang agak terdesak untuk membuat laporan polis. Namun demikian, yang mengejutkan kita daripada dakwaan yang dibuat melalui laporan polis itu kononnya ahli parlimen tersebut, 4 ahli parlimen itu ada yang diugut dan ada yang diberikan sogokan. Yang mengejutkan kita ialah apabila orang yang kena sebut namanya yaitu Farhas tampil membuat penafian dan mahu buat laporan polis dan mahu menyaman Wan Faisal. Yang menariknya, apa yang dijawab, apa jawapan Wan Faisal selepas Farhas mahu lapor polis dan mahu menyaman beliau. Mahu tahu apa jawapan Wan Faisal? Awas, jangan ketawa. Bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim Farhas Wafa Salvador mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Ketua Pemuda Armada Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal selepas mendakwa dia bertanggung jawab menarik sokongan wakil rakyat pembangkang kepada Perdana Menteri. Farhas dalam satu kenyataan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenan yang disifatkannya sebagai fitnah dan berniat jahat. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan kepada saya akan membuat suatu laporan polis agar siasatan dan tindakan lanjut diambil oleh pihak polis terhadap Wan Faisal. Jadi ada netizen kata, mungkinkah tindakan itu adalah tindakan yang makan diri sendiri Wan Faisal, kata mereka. Mungkinkah ini akan menyebabkan lebih banyak perkara yang akan timbul pula dan tidak pula menguntungkan Perikatan Nasional. Saya juga merizabkan hak saya untuk memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wan Faisal, kata beliau lagi. Terdahulu, Wan Faisal mendakwa terdapat 2 individu yang bertanggung jawab menarik sokongan wakil rakyat pembangkang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Menurutnya, selain Farhas, seorang lagi individu terlibat dalam kegiatan menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan keuangan kepada ahli parlimen bersatu. Wan Faisal yang juga ahli parlimen Machang berkata, video-video berkaitan usaha menarik sokongan wakil rakyat pembangkang itu boleh dilihat melalui perkongsian di laman-laman sosial seperti Facebook dan TikTok, kata beliau. Video tersebut menjelaskan peranan bekas setiausaha politik Perdana Menteri itu, yaitu Farhas dalam perkara ini, kata beliau lagi. Terdapat juga satu video menunjukkan identiti seseorang datuk botak yang memainkan peranan untuk menyogok dan mengugut ahli parlimen pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri dakwanya. Dalam pada itu, Farhas berkata, Wan Faisal membuat dakwaan itu bagi menyebarkan kabar angin yang tidak benar untuk kepentingan dirinya sendiri. Malah Farhas berkata, dia juga sudah lama tidak terlibat dalam kegiatan politik. Saya sudah lama tidak terlibat dalam kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan, kata beliau. Saya tidak faham mengapa saudara Wan Faisal telah melontarkan fitnah sedemikian terhadap saya dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan diri saya demi kepentingan politik beliau, tegasnya. Sejak bulan lepas, 4 ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Terengganu, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Aziz Abu Bakar, Gumusang dan Zahari Kecik Jeli. Wakil rakyat berkenaan membuat keputusan itu dengan alasan untuk menjaga kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Sebagai timbal balik, mereka memperoleh peruntukan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak 4 juta ringgit di kawasan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini.